Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, hadirat muslimin dan muslimat rahimakumullah. Seperti biasa kita mulakan pertemuan pada malam ini dengan terlebih dahulu sama-sama kita membaca 10 ayat yang pertama dari surah Al-Kahfi. Hadza wa billahi taufiq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره المنافقون ولو كره الكافرون. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وهو في الآخرة من الخاسرين. ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم يبعثون. وبعد، إذ قال الله سبحانه وتعالى في كتابه وهو أصدق القائلين يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله مولانا الكريم. Mengangkat oleh Allah mereka yang beriman, wallazina utul ilm, dan mereka yang menuntut ilmu itu,
darajat, dengan beberapa ketinggian darjat di sisi Allah. Seluruh pegawai serta jawatan kuasa Masjid Tunku Abdul Rahman Putra, Kuala Kedah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan inayah juga taufik daripada Allah Azza wa Jal buat sekalian kita pada malam ini. Sekali lagi kita diizinkan Allah untuk berada dalam suasana yang penuh barakah ini, suasana yang sentiasa mendapat rahmat dan kasih sayang Allah yang Allah peruntukkan buat hamba-Nya. Dan mudah-mudahan, moga-moganya sekalian kita, tuan-tuan dan juga puan-puan, sentiasa diberikan taufik, dorongan dan lorongan daripada Allah buat sekalian kita untuk sentiasa memastikan keberadaan kita seperti suasana sebegini, yakni dalam suasana majlisul ilm ataupun majlis ilmu ataupun halaqah ilmu itu. Dan insya-Allah malam ini, tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian, bicara kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Kita tiba pada hadis yang ke 14 nah. Hadis yang ke-14 di bawah tajuk ilmu itu buruan orang yang alim. Ilmu itu buruan orang yang alim. Kita bawa pada hadis yang ke-14 ini dua riwayat. Pada hadis yang ke-14 ini dua riwayat. Riwayat yang pertama yang berbunyi an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashba'al mu'min min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahu al-jannah. Itu satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Dan yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-ilmu wal-alimu wal-ilmu al-alimu wal-ilmu wal-amalu fil jannah. Al-alimu wal-ilmu wal-amalu fil jannah. فإذا لم يعمل العالم بما يعلم كان العلم والعمل في الجنة وكان العالم في النار. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailani dalam Musnad Al-Firdaus. Tabaan, hadirin mukminin, tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian, makna daripada riwayat yang pertama, yakni lan yashba'al mu'minu min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahu al-jannah. Apa maknanya? Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi? Orang yang berilmu itu tidak akan puas dari mencari ilmu yang didengarnya
Orang yang berilmu itu tidak akan puas dan tidak pernah akan puas daripada mendengar ilmu, daripada mempelajari ilmu, daripada mendalami ilmu. Orang alim, orang yang cintakan ilmu, tidak pernah akan puas daripada mendengar akan ilmu itu. Itu maksud kata Nabi, la yashba'al mu'minu min khairin yasma'uhu. Sehingga adalah kesudahannya, yang kata yang cintakan ilmu itu tidak pernah puas daripada mendengar sesuatu yang bersifat ilmu, sehingga adalah kesudahannya itu di dalam syurga. Puas tak puas, sehinggalah orang yang cintakan ilmu itu masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepuasan mendengar ilmu itu terhenti. Dengan sebab apa, tuan-tuan? Dengan sebab kenikmatan yang didengar dalam syurga itu. Itu satu riwayat. Riwayat yang kedua, al-alimu wal-ilmu wal-amalu fil jannah, fa idza lam ya'malil alimu bima ya'lamu kana al-ilmu wal-amalu fil jannah wa kana al-alimu fin nar. Dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang alim, ilmu dan amal itu di dalam syurga. Orang yang alim, orang yang cintakan ilmu, orang yang kasihkan ilmu, ya? Ilmu, kemudian ilmu itu dan amal itu. Orang alim, ilmu dan amalan di dalam syurga. Ya. Apa yang berkait dengan ilmu itu membawa ke syurga. Dan apabila orang yang alim tidak mengamalkan ilmunya, dan apabila seorang yang alim itu dia belajar, dia mengetahui, tapi dia tidak beramal dengan ilmunya, maka ilmu dan amal itu tetap di dalam syurga. Maka kata Nabi, ilmu dan amalan terhadap ilmu itu tetap berada dalam syurga. Sedang si alim itu akan dimasukkan ke dalam api neraka. Sedangkan alim yang mengetahui ilmu itu tetapi tidak mengamalkan ilmu itu, dia berada dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat rahimakumullah. Dua riwayat yang kita bawa malam ni, tuan-tuan, menambahkan lagi fadail, yakni kelebihan-kelebihan orang yang alim, kelebihan-kelebihan orang yang menuntut ilmu, kelebihan-kelebihan orang yang kasihkan ilmu, bahawa mereka tidak pernah dirugikan oleh Allah. Apa sahaja daripada riwayat ini membawa makna, apabila kita kaitkan diri kita, libatkan diri kita dalam bab ilmu, ianya tidak akan pernah mendukacitakan kita, bahkan bawa manfaat dan kebaikan pula, sehingga ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi membayangkan orang yang menuntut ilmu, dia tidak pernah puas untuk mendengar ilmu itu, sehinggalah dia masuk ke dalam syurga, baru dia rasa kepuasan ilmu itu. Itu pun kenapa? Kerana dalam syurga ada lagi nikmat yang lain yang mengatasi nikmat dan kelazatan yang dia dapat dalam menuntut ilmu. Apa nikmatnya? Yakni nikmat dalam syurga. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda bahawa Allah Taala firman, a'dadtu li'ibadiyas salihin, kata Allah, aku sediakan terhadap hamba-Ku yang salih dan salihah. Apa yang Allah sedia, kata Allah, ma la ainun ra'a. Dalam syurga tu apa-apa yang
mata tak pernah lihat. Hak lagi tuan-tuan pernah tengok, dia tak ada benda tu dalam syurga. Kalau hak kita duk tengok dah tiba-tiba masuk syurga, hak tu duk ada lagi. Beza tak mana syurga yang bukan syurga. Beza mana akhirat dengan dunia. Maka apa yang kita bakal lihat dalam syurga itu, mala ainun ra'at, apa-apa yang mata tak pernah lihat di dunia. Wala uzunun sami'an, apa pula yang kita akan dengar dalam syurga kelak, insya-Allah. Apa-apa yang kita dengar itu, apa-apa yang sewaktu di dunia kita tak pernah dengar benda tu. Tapi kalau benda tu kita dengar dah di dunia, tiba-tiba dengar lagi dalam syurga, tak ada beza. Seakan-akan nikmat dunia, nikmat syurga seumpama nikmat dunia. Mana lebih syurga itu? Maka apa yang didengar kelak dalam syurga mengatasi apa yang pernah kita dengar di dunia ini. Wala khatara ala qalbi bashar, dan apa-apa yang disediakan oleh Allah buat ahli syurga itu, apa-apa yang tak pernah terlintas dalam hati manusia selama ini. Tak pernah terbayang. Kalau tuan-tuan duk terbayang satu-satu benda, walaupun benda tu tak sampai kemampuan dan tahap tuan-tuan untuk dapat benda tu, selagi mana tuan-tuan boleh bayang, tak kira tuan-tuan boleh dapat ke tuan-tuan tak boleh dapat ke, selagi mana boleh duk bayang dalam hati kita, boleh duk bayang dalam benak akal kita, benda tu dia tak ada dalam syurga. Kerana nikmat syurga melampaui, mengatasi apa yang terbayang oleh akal dan jiwa manusia. Itu nikmat syurga ni tuan-tuan. Maka kelazatan dalam bab menuntut ilmu itu akan terputus dengan sebab kenikmatan apa yang dirasai dalam syurga itu. Namun takat dunia, orang yang cintakan ilmu tidak pernah bosan untuk mempelajari dan mendengar ilmu itu. Kita lihat pada bab tuan-tuan dan puan-puan, puluhan tahun dah belajar. Hatta sehingga ke malam ini, tuan-tuan dan puan-puan masih belajar. Masih mengisyaratkan betapa tuan-tuan dan puan-puan cintakan ilmu. Itu tanda bahawa tuan-tuan dan puan-puan sekalian kita tak pernah bosan terhadap ilmu itu. Membenarkan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashba'al mu'minu min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahu al-jannah. Tak pernah puas dengar kebaikan, dengar bab-bab ilmu ni, melainkan kesudahan, kepuasan mendengar ilmu itu terhenti dengan sebab mendengar nikmat dalam syurga. Jadi tahniahlah barakallahu fikum yang sampai ke malam ini masih istiqamah dengan majlis ilmu. Bila tuan-tuan sampai ke malam ni, sampai ke saat ni tak pernah rasa puas dengan ilmu, maka tuan-tuan dan puan-puan termasuk golongan yang Nabi sifatkan ini. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian kita ni atas laluan hak Nabi habaq dah ni. Kan? Pi mana pun buat apa pun tetap nak pastikan sempat berada dalam majlis ilmu. Itu ciri-ciri yang Nabi sifatkan dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri ini. Kira azam kita ni tuan-tuan, kalau boleh belajar ni sampai tutup mata lah. Tu azam kita. Allah nak perkenan ataupun tidak, wallahu a'lam, dan serah pada Allah. Baru ni tuan-tuan ada seorang anak jemaah yang belajar dengan saya di masjid Sungai Limau. Tiap-tiap kali saya hadir, dia ada bersama di masjid berkenaan. Kali akhir saya berkuliah di situ bulan ni pada Selasa minggu yang lalu. Macam malam ni lah. Cuma bezanya malam ni Selasa minggu kedua untuk bulan Januari. Saya di masjid Sungai Limau Selasa minggu pertama. Pening juga tuan-tuan jadual ni. Selasa aja ada 4 masjid. Kalau silap terpa tu kira bertembung lah dengan kuliah orang lain.
Kalau Selasa juga minggu depan di Masjid Al-Hasanah, Taman Sahab di Alok Malai tu. Jadi minggu tu dia ada peranan dia. Nak tentukan di mana saya patut berada dalam kuliah. Jadi Selasa minggu lepas saya bersama jemaah di Masjid Sungai Limau, dan hamba Allah yang saya maksudkan ini ada sekali. Takdir Allah hari Jumaat yang baru-baru ni, 3 hari lebih kurang saya berjumpa dengan dia. Selasa sebelum tu saya dapat panggilan lebih kurang jam 11 pagi daripada anak jemaah Masjid Sungai Limau. Kata, Ustaz, dah dapat makluman ataupun belum? Saya kata, makluman apa? Dia kata tentang Pak Lang. Saya panggil hamba Allah ni Pak Lang, umur dia 70 lebih dah. Nah, pasal apa dengan Pak Lang? Ni maknanya Ustaz tak dapat berita lagi lah. Saya kata, mengenai apa tu? Nak maklumkan Ustaz, Pak Lang baru je meninggal, dia kata. Nah, meninggal di mana? Dia ni suka kayuh basikal, tuan-tuan. Kayuh seorang-seorang dia. Cara umur 70-an lah. Dia kayuh daripada muda lagi. Dan di mana-mana tempat, kalau dia nampak orang berimpun yang kayuh basikal ni, dia akan pi ke kumpulan tu, dia akan tanya, saya ada ataupun tidak dalam ramai-ramai tu. Kalau ada, dia mai peluk habislah kita ni, kan? Cukup seronok kalau dia jumpa kita ni. Tuan-tuan, saya tanya meninggal di mana? Di rumah dia ke? Tak, dia kata, Ustaz, dia meninggal dalam kuliah. Kuliah yang berlangsung di Pondok Syatiri, Sungai Dedap tu. Kan dia ada Mahat Syatiri kan, kalau tuan-tuan nak pergi Yan tu, sampai Sungai Dedap ada pondok belah kiri jalan, tepi jalan tu. Mahat Syatiri ataupun Pondok Syatiri, Pondok Ustaz Zul. Dia meninggal waktu sedang baca doa penutup kuliah. Tengah doa amin-amin tu, tiba-tiba rebah lembut badan dia. Meninggal di situ. Meninggal dalam majlis ilmu. Dan pihak pondok, Ustaz Zul buat ketetapan jenazah dia jangan buat balik ke rumah di Sungai Limau tu. Biarlah kekal berada di situ. Maknanya kalau urusan ziarah ke apa ke, nak mandi ke, nak kafan ke, nak sembahyang ke, buat di pondok dan pondok akan tanggung semua. Apa ke sedikit kemuliaan yang Allah bagi pada dia. Meninggal dalam majlis ilmu, meninggal pula saat waktu doa penutup majlis ilmu, meninggal pula pagi Jumaat. Allahu akbar kabira. Nah, semua yang ziarah dia tengok dia seakan-akan sedang lena. Tak ada tanda-tanda kepenatan pada wajah dia. Dan yang paling meninggalkan kesan pada saya ni, Selasa tu sebelum nak mula kuliah, dia mai jumpa saya di meja ni. Dan di sana pun ada rakam ni, live Facebook ada. Masa tu dah on dah. Cuma dia mai, saya off dulu mic. Tapi dalam rakaman kalau tuan-tuan tengok di majlis berkenaan, ada antara saya dengan dia. Permulaan sebelum saya mula kuliah. Dia mai tu nak buat apa tuan-tuan? Nak mai nak cup siap-siap. Cup apa ni? Nak cup saya ni. Dia kata, Ustaz, satgi lepas kuliah kita pergi kena tom yam tang mana-mana. Ya. Ni, saya kata, Pak Lang, minta maaf malam ni janji dengan orang lah. Di belah Kuala Kedah tu takut satgi terlewat. Allah Ustaz, oi, ni dalam paket 100 ni. Dia habaq dalam paket ada 100 ringgit ni. Nak belanja Ustaz. Boleh kot. Tak peraya Pak Lang, janji dah. Kalau tahu senang. Lah macam ni lah. Bulan depan insya-Allah saya tak janji dengan siapa-siapa. Janji dengan Pak Lang. Ish, kira kalau boleh malam ni Ustaz, oi, seronoklah boleh makan dengan Ustaz. Kalau Ustaz nak makan, dia kata sampai 1000 pun tak apa. Ai. Dia kata kalau Ustaz nak makan, tahu nak makan apa sampai 1000 ni kan.
Tapi dia kata, kalau ustaz nak makan sampai 1,000 pun tak apa, saya bayar. Saya kata, tak payah Pak Lang, 100 ke 1,000 ke, cerita dia bulan depan. No. Kira nak balik tu dia pitang raita lagi. Betul ustaz ni tak boleh, tak dan malam ni memang tak boleh ke? Tak dan Pak Lang. Kira nak makan ni memang nak makan. Tapi dengan janji dengan orang ni. Tak apalah ustaz. Apa pun bulan depan insya-Allah, no? Ya tak nak. Rupanya 3 hari. Dapatlah perkhabaran meninggal dalam kuliah tu. Maknanya tutup mata, di situlah penamat labanya diri dia. Betapa sukanya dia terhadap majlis ilmu itu. Itu yang kita nak, tuan-tuan. Itu yang kita nak. Jadi pengajaran dia, kalau siapa-siapa nak belanja tuan-tuan, makanlah. No, jangan duk tolak, tuan-tuan. Kalau ada orang nak belanja tuan-tuan lah, makan. Jangan jual mahal. No. Tambah-tambah dia kata, nak makan apa pun tak apa, makanlah. Takut dia jadi ke mana-mana sakit, tuan-tuan. Nak dengar-dengar, no. Patut nak belanja aku sekan sangat kan. Rupanya nak habis umur kan. Tu antara kenangan saya dengan dia lah. Antara kenangan saya dengan dia. Hebat. Nah, elok kesudahan dia. Dan kita pun nak begitu. Nah, patut umur 70-an, 60-an, tuan-tuan buat apa? Banyakkan masa dengan anak cucu lah. Tapi telinga ni tak pernah rasa puas untuk mendengar ilmu. Itu maknanya tuan-tuan dan puan-puan telah dan sedang dipilih oleh Allah sebagai penuntut ilmu. Nah, tak pernah rasa puas dengan ilmu itu. Semakin dengar, semakin lazat. Semakin dengar, semakin nak tahu lagi. Nah, apa yang kita belajari dan yang kita faham itu. Keterangan, orang yang alim itu tidak akan puas daripada mencari ilmu. Orang yang alim dan orang yang cintakan ilmu tidak akan pernah puas untuk mencari ilmu. Di mana-mana ia berlangsung sekalipun. Saban hari ilmunya semakin bertambah. Dia tidak merasa cukup dengan segudang ilmu yang telah ada di dalam dadanya. Dia tak rasa memada dengan apa yang dia dah tahu selama ni. Setengah orang tu dia tak bolehlah 2-3 perkara jadilah. Amal hak ni pun tak habis dah. Nak amal hak ni pun tak cukup umur lah, dia kata. Ada manusia lagu tu. Walhal orang yang ciptakan ilmu itu sentiasa dia mencari ilmu dan menambahkan ilmu dan faham agamanya. Berada dalam majlis ilmu, istiqamah dalam majlis ilmu. Itu yang kita nak, tuan-tuan. Walaupun dia dah ada segudang ilmu, nisbahnya begitu. Walaupun ilmu dah banyak, tetap mencari ilmu. Cuma dia doa pada Allah satu ya. Apa dia? Supaya dia tidak disibukkan dengan perkara lain. Dan yang kedua, dia tidak diuji dengan suatu musibah penyakit yang menghalang dia sampai ke majlis ilmu. Sebab tu antara doa kita, tuan-tuan, ya Allah, janganlah engkau uji aku sehingga peringkat aku gagal untuk rukuk dan sujud kepadamu, ya Allah. Itu satu. Nak ujilah. Tapi jangan disebabkan ujian itu membawa aku gagal untuk rukuk dan sujud kepadamu. Dan yang kedua, janganlah engkau uji aku, ya Allah, sehingga aku gagal untuk berada dalam majlis ilmu. Maka kita doa, minta apa-apa yang Allah uji kita tidak menghalang apa yang kita buat selama ni, terutama yang melibatkan majlis ilmu. Oleh kerana itu, ia sentiasa berusaha menambah ilmunya dengan banyak membaca, bermuzakarah, duduk bersila di hadapan guru dan sebagainya. Taat dalam bab belajar. Dengar apa yang patut didengar. Belajar apa yang patut ia belajar. Taat cakap guru. Hormat guru.
Sebab dia rasa itulah kelazatan dalam kehidupannya. Selesai majlis ilmu, dia usaha untuk tempoh waktu yang lain, nak berada pula dalam majlis ilmu yang lain. Ni sifat orang beriman ni. Cintakan majlis ilmu. Kenapa? Kerana dalam majlis ilmu tu dia merasakan as-sakinah wal waqar. Dia rasa tenang. Berbanding sebahagian orang, tuan-tuan, dia terpaksa mencipta ketenangan itu. Dan dia terpaksa membeli ketenangan itu. Walaupun tak seberapa. Nah, dia terpaksa pergi ke satu tempat yang jauh semata-mata konon-konon untuk menenangkan jiwa dia. Konon-kononnya begitu. Walhal dia tak dapat apa yang dia nak. Habis masa dia, habis tenaga dia, habis wang ringgitnya. Semakin berkurang umur dunia dia. Tapi dia tak dapat nikmat dan kelazatan yang masih kosong dalam hidup dia selama ni. Adapun ahli ilmu, kita dapat kenikmatan itu, kelazatan hidup itu sewaktu berada dalam majlis ilmu. Tapi bila golongan ni mai berada dalam majlis ilmu, mereka tak rasa apa pun. Tak mana yang lazat hampa duk belajar ni kan? Tak mana seronok hampa duk belajar ni. Melainkan apa yang aku dengar ustaz tu mengajar, tok guru tu mengajar, macam kata kat aku. Kebetulan pula mama tajuk tu kena batang hidung dah. Toing sedah ni tak kena kat aku. Tak mana seronok apa duk mengaji ni. Duk kata kat aku kan. Dia tak tahu kita kena berapa dah lah sebelum tu kan. Dia tak tahu kita ni kena berapa penjuru dah boh. Daripada ustaz tu guru tu selama dia baru mai pada baru kena apa kan. Tuan-tuan, selagi kita belajar, selagi benda tu berkait dengan kita, selagi itulah nikmat kita rasakan. Kerana seakan-akan ilmu itu on direct sampai dan ditujukan pada kita. Sebab tu tuan-tuan, dalam bab adab anak murid kepada guru dia, antara salah satu adab apa dia? Dia mengetahui bahawa gurunya mengetahui tentang aib dirinya. Itu antara adabnya. Dia mengetahui bahawa gurunya mengetahui tentang aib dirinya, kesalahan diri dia, dan apa yang ditujukan perkataan gurunya itu ditujukan kepadanya. Sampai terus tu nak ambil orang kata apa, penghayatan apa yang disampaikan tu, seakan-akan yang menyampaikan ilmu itu tahu tentang kesalahannya dan sedang menunjukkan perkataan itu kepada diri dia. Sampai tu adab menuntut ilmu. Hari ini kita terbalik pula bila dengar satu-satu bab, macam rasa dia kata macam kata kat dia, walau tak tuju pada dia pun. Tu pun tak main dah sampai tu. Mana tahan dia kata sedia pi naik nama aku. Lepas tu bila naik nama hang dah tahulah ustaz tu tak kata atas nama aku, tapi dia tuju kat aku. Pasal apa? Apa dia kata tu aku buat. Kata. Kena batang hidung aku. Kalau betul-betul tuan-tuan, alhamdulillah. Nah. Kalau saya ni, kalau umpama saya misalnya, saya lebih seronok sebelum saya mula kuliah, tuan-tuan bagi poin dulu kat saya. Apa yang perlu saya sentuh? Poin tu pula berkenaan dengan diri tuan-tuan dan puan-puan. Lagi seronok. Lagi fokus. Lagi terarah penyampaian saya. Supaya kita langsung terdidik. Langsung tersentuh sanubari kita. Kerana dia berkait dengan latar belakang kita selama ni. Apa yang pernah berlaku dalam hidup kita selama ni. Berbanding kalau cerita berkenaan orang lain, tak kena dengan kita. Ni tiba-tiba bila kita main, kena atas batang hidung kita. Tak jadi ustaz ni. Aku pergi masjid ni pun ustaz kata kat aku. Aku pergi masjid lain pun ustaz ni kata kat aku. Jadi hampa duk mengaji tiap-tiap malam ni, tak mana seronok hampa.
Sahih hampa pun kena kata agak sebelum ni. Dia yang rasa lagu tu. Sebab apa? Sebab dia tak rasa kenikmatan dalam majlis ilmu. Dia main tu cuma nak isi masa kosong dia. Sama juga orang buat umrah, tuan-tuan. Tiap-tiap tahun pergi. Setahun 2-3 kali. Sebab apa? Bukan niat ibadah pada Allah, tapi niat nak melancong. Dia tak rasa apa. Ulang-alik itu seperti melancong. Walaupun dia pergi tempat yang mulia. Kerana Allah tarik kelazatan nikmat beribadat yang sepatut ada pada seorang amal saleh itu. Yang sepatut ada pada seorang yang beramal saleh, dia ada lazat dia. Dia ada halwa dia, ada kemanisan dia. Dia ada zuk penghayatan dia. Tapi ada manusia yang sama, buat benda yang sama seperti ahli ibadat, tapi dia tak rasa apa. Kenapa? Allah tarik khusyuk dia, Allah tarik lazat ibadat dia, Allah tarik penghayatan dia. Sehingga dia merasakan ibadat itu tak ada nilai dan kosong pada sisi dia. Walhal bagi kita ni tuan-tuan, cukup bersyukur pada Allah bila Allah datangkan kita dalam binaan ni. Apatah lagi untuk berada dalam majlis ilmu. Ada manusia ke selatan dia, ke utara dia, ke timur dia, ke barat dia, semata-mata nak cari ketenangan hidup dia. Tapi dia tak jumpa benda tu. Walhal ketenangan kita duduk dalam qaryah kita. Faham maksud saya tuan? Duduk tepi rumah kita. 2 jengkai daripada rumah kita. Tu ibaratnya begitu. Berbanding seorang yang dia nak dapat lazat hidup, kena berhijrah, kena merantau, kena melancong, kena travel, semata-mata nak penuhi seronok diri sendiri. Itu beza dia antara orang yang cintakan ilmu dan yang tidak cintakan ilmu itu. Semakin dalam ilmu yang dimilikinya, semakin haus ia kepada tambahan ilmu. Itulah keadaan orang alim yang sebenarnya. Kita nak jadi manusia begini, tuan-tuan. Sentiasa dahagakan ilmu dan tidak pernah puas untuk mendengar ilmu itu. Sama sekali ia tidak pernah merasa malu dari menambah ilmu. Tak pernah rasa malu. Kotlah kata umur lanjut duk belajar lagi sampai ke hari ini, tak pernah rasa malu. Nak malu ni tuan-tuan dengan siapa? Dengan Allah. Malu sekiranya waktu kita bertemu dengan Allah, kita bawa sekali dengan jahil kita tu. Itu yang patut kita malu. Bukan atas dunia ni. Tak perlu kita rasa malu pada sesiapa. Kalau tuan-tuan rasa berumur, saya nak habaq kat tuan-tuan dan puan-puan, ada lagi yang lebih berumur lebih daripada tuan-tuan dan puan-puan. Hari ni duduk depan tok guru belajar. Kalau faktor usia tu sebagai halangan, saya kata ni malu nak belajar, aku orang kaya. Tuan-tuan, kalau kita rasa kita kaya, malu nak belajar. Saya nak sebut, ada lagi orang yang lebih kaya daripada tuan-tuan dan puan-puan, tapi duduk depan tok guru waktu mengaji. Maksudnya dia belajar. Walhal kekayaannya berlipat kali ganda dari kekayaan yang kita rasa kita mewah sangat dah hari ini. Tapi dia merendah diri di hadapan guru dia. Dia berada dalam majlis ilmu. Kalau sebab keturunan kita malu nak belajar, keturunan kita keturunan mulia, nak habaq, keturunan Rasulullah pun belajar ilmu. Nak banding keturunan kita, keturunan Rasulullah pun berada dalam majlis ilmu, menuntut ilmu bersama guru. Apatah lagi keturunan kita yang duk bangga-bangga sangat tu. Jadi tak ada halangan untuk sama-sama kita berada dalam majlis seumpama ini. Namun orang yang jahil sering merasa dirinya telah alim. Nama pun jahil kan. Semua diri dia tu lebih.
Orang jahil ni semua dia anggap diri dia ni paling pandai, paling dihormati, paling berkedudukan, paling berjawatan. Paling ni semua dia memihak pada dia. Walhal dialah yang paling bodoh pada anggap diri dia. Ia merasakan bahawa dirinya telah hebat dan ilmunya telah mantap. Ini adalah tanda-tanda orang yang sombong dan takabur. Kemudian ilmu itu pergi diiringi dengan amal. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon kayu yang tidak berbuah. Ini pernah kita sebut dah riwayat sebelum ni. Ilmu yang tidak diamal seumpama pokok yang sepatut berbuah tetapi tidak berbuah pada ketikanya. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tidak diamal seumpama pokok yang patut berbuah pada ketika dan waktunya tetapi tidak berbuah. Ini umpama orang yang ada ilmu tapi tak beramal dengan ilmunya. Sungguh rugi orang yang sudah memiliki ilmu lalu ia tidak mengamalkan akan ilmunya. Yang tak berilmu tu rugilah. Yang berilmu tapi tak beramal lagi rugi. Sebab itu sesiapa yang mendampingkan diri apapun yang berkait dengan ilmu, belajar ilmu ke, duduk dalam majlis ilmu ke, faham ilmu ke, kasihkan orang yang berilmu ke, ada kawan orang yang berilmu ke, apa saja yang berkait dengan ilmu, dia tidak pernah akan rugi. Itu maksudnya. Dan alhamdulillah sampai ke saat dan tempoh tiga ini Allah masih takdirkan kita mencintai apa yang berkait dengan ilmu itu. Dan kita doakan moga-moga kita istiqamah apa yang kita lakukan selama ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala hatta faraqid dunya, sehingga kita tutup dua kelopak mata kita ni, macam kisah Pak Lang hak Sungai Limau tak Zat ni. Dia kalau jumpa saya dia akan tanya, "Ustaz, hari ni kayuh pergi mana?" Hak tu je soalan pertama dah. Itu kita pun soalan yang sama juga. Pak Lang kayuh pergi mana? Pak Lang kawasan-kawasan ni lah, tara 70 lebih. Dah pergi mana? Kata daripada Sungai Limau ni pergi mana? Dia habaq lah pergi Pulau Bunting, patah balik kan. Kadang-kadang pergi Titi Hayun, patah balik mai Sungai Limau. Pergi Guak, patah balik. Oh, sakan juga tuan-tuan. Seorang-seorang dia, kan? Tapi kesudahan dia meninggal dalam majlis ilmu di depan guru. Yang kita nak, tuan-tuan. Jadi bulan depan saya pergi ni tak ada siapa nak belanja tom yam dah lah situ kan. Pasal jual mahal sangat. Jual mahal sangat kan. Tuan-tuan bayang kalau 1,000 tu nak makan apa 2 orang? Bukan 3 rasa, 18 rasa pun lepas lagi tu kan. Tapi rupanya dia ada hajat tu, rupanya dia. Cuma hajat tu dia pun tak boleh nak faham pasal apa. Dan kita pun tak tahu pasal apa dia sampai peringkat tu. Ia nak belanja kita sangat malam tu. Rupanya 3 hari lepas tu, itulah ajal apa yang telah Allah tetapkan untuk dia. Tinggal kenangan lah, tinggal kenangan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Doa moga sekalian kita tentang termasuk saya istiqamah apa saja yang berkait dengan ilmu itu. Abang Munir pun kita doakan istiqamah dengan sesi rakaman beliau. Lama tak nampak, sibuk di tempat-tempat yang lain, rebutan. Kalau boleh belah dua tu badan Abang Munir tu, dia tadi belah lama dah. Separuh pitang ni, separuh mai buat urusan di sini kan, untuk khidmat terhadap majlis ilmu. Abang Munir ni kita nisbah dan istilahkan macam khadam ilmu lah. Dengan asbab beliau majlis di sini sampai di tempat-tempat yang lain dengan apa yang beliau buat ni. Ni pun jasa terbesar dalam ruang dan sudut agama kita. Moga-moga istiqamah insya
insyaallah. Tahniah untuk abang munia kita. Wallahu a'lam, dan kita akhiri dengan bacaan surah Al-Mulk. Hadza wa billahi taufiq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم.
قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا وبالله توفيق ورعاية وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.